Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Cukuplah bagiku Tuhanku Allah Tiada di hatiku selain Allah Nabi Muhammad salawat ke atasmu Tiada Tuhan selain Allah. Ayuh, Alhamdulillah kita kembali semula di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Alhamdulillah, saya mewakili kru dan produksi mendoakan para penonton sekalian moga-moga dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi pada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung pengajian kita pada hari ini dengan topik yang sama, tafsir dan taranum surah Az-Zumar, sambungan kepada ayat yang semalam, ayat 64 sehingga ayat yang ke-66 yang akan dikelolakan oleh saya Da'i Fahmi dan juga bersama dengan saya ahli panel yang hebat iaitu Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Da'i Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita macam berjanji ini Ustaz. Saya perasan dari semalam Ustaz sebenarnya. Ya. Kita pakai jam warna yang sama. Pakai cincin pun warna yang sama Ustaz. Cuba angkat tangan sikit Ustaz. Masya-Allah, sehati sejiwa tu. Sehati sejiwa Ustaz. Tengok jam Ustaz. Sama. Oh, sama Ustaz. Warna hijau juga Ustaz. Alhamdulillah, macam berjanji Ustaz. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Masya-Allah. Dan busana hari ni Da'i Fahmi subhanallah segak bergaya ni dari mana ni? Kali ni. Ini alhamdulillah pun sama juga Ustaz daripada Politeknik Ibrahim Sultan. Alhamdulillah. Dan songkok juga ditaja oleh Mas'ud Hussein. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua penaja di atas tajaan ini. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Jadi Ustaz, seperti biasa kita nak beregang dulu Ustaz sebelum kita mulakan pengajian kita dan kita nak minta para penonton untuk sediakan mushaf seperti biasa untuk kita menghayati dan juga mendengar penjelasan daripada Ustaz kita sebentar lagi dan juga sediakan buku nota dan juga pen. Namun sebelum kita memulakan pengajian kita, kita nak minta kepada para penonton untuk kita buat ragangan sikit supaya kita segar dalam pengajian kita pada pagi ini. Jadi semalam kita dah buat ragangan di ligamen flexor retinaculum di tangan. Jadi hari ini kita nak segarkan mata kita. Kita nak segarkan mata kita iaitu di otot orbicularis oculi. Kat mana otot tu? Di sini. Di ruangan mata ni. Jadi saya nak ambil tuan-tuan, saya nak para penonton ambil jari para penonton. Kemudian letakkan di sini. Kita buat pusingan. Kita urut otot ni, nama dia orbicularis oculi. Otot ni. Supaya apa? Mata kita ni sentiasa dalam keadaan segar insya-Allah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, okey, kita dah selesai regangan. Kita semangat dah selesai ni. Semangat Ustaz. Insya-Allah kita boleh praktik nanti. Setiap kali kalau kita rasa mengantuk ke apa, kita letakkan jari kita dekat sini, baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian kita urutkan di sekeliling mata kita. Nama otot dia orbicularis oculi. Jadi insya-Allah moga-moga bermanfaat untuk semua. Jadi pada pagi ini kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus kepada pengajian kita surah Az-Zumar ayat 64 sehingga ayat yang ke-66 yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz kita dengan taranum apa ini Ustaz? Kali ni kita cuba jiharkah? Jiharkah. Kita cuba ya. Masya-Allah, insya-Allah Ustaz.
Baik, Qari ini insya-Allah. Jadi saya persilakan pada Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah. Hari ini hari Ahad, kita sambung pengajian kita tadabbur surah Az-Zumar ayat 64 sehingga ayat nombor 66. Kita baca bersama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang musyrik itu, sesudah jelas dalil-dalil keesaan Allah yang demikian, patutkah kamu menyuruh aku menyembah atau memuja yang lain dari Allah? Wahai orang-orang yang jahil, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripada kamu, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Janganlah menyembah yang lain dari Allah. Bahkan apabila beribadah, maka hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata. Dan hendaklah engkau menjadi dari orang-orang yang bersyukur. Itu 3 ayat ataupun terjemahan ayat. Ayat nombor 64 sehingga ayat nombor 66. Baik, saudara Da'i Fahmi dan para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, surah Az-Zumar ini dalam satu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra Az-Zumar wa Bani Israil. Sayyidatina Aisyah cerita dalam hadis, sebelum tidur, maknanya Rasulullah tidak akan tidur melainkan maknanya Nabi kita ni sebelum tidur Nabi akan baca 2 surah. Yang pertama, surah Az-Zumar ini, 75 ayat ini. Dan yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam akan baca surah Bani Israil, surah Al-Isra. Jadi Da'i Fahmi, kalau sebelum ini kita dalam ilmu kita, dalam maklumat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca juga surah Al-Mulk. Kan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai habis 30 ayat. Kemudian kita juga dapat maklumat dalam hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam akan baca surah As-Sajdah. As-Sajdah. Kan alif lam mim tanzilul kitab kan. Maknanya Nabi kita cuba bayangkan sebelum tidur dalam riwayat Nabi baca surah Al-Mulk, kemudian As-Sajdah. Kemudian Az-Zumar. Dan yang keempat Al-Isra. Maknanya subhanallah, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan Al-Quranul Karim. Kana khuluquhul Quran. Aisyah kata, akhlak Nabi ini ialah akhlak Al-Quran. Kerana apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Baik, saudara penonton rahmati Allah, ketika berbicara tentang surah Az-Zumar, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau kata surah Az-Zumar ini membicarakan 2 perkara pokok. Yang pertama iaitulah perkara akidah, keunggulan Al-Quran dan juga tauhid. 1. Yang kedua, surah Az-Zumar juga mengecam perilaku-perilaku jahiliyah
yang mana mereka ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maksud Az-Zumar itu dan infahami iaitulah disebut sebagai dua rombongan. Di hari akhirat nanti akan ada dua gerabak, akan ada dua gerombolan. Satu gerombolan ataupun berbondong-bondong manusia ni yang merupakan ahli syurga. Yang kedua, rombongan-rombongan yang akan menuju neraka. Wala'iyadzubillah. Jadi ini dua golongan yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau semalam dalam 3 ayat yang kita baca semalam, yang kita belajar, kita ingatkan semula, nombor 1, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan Allah Ta'ala memberikan jaminan wa yunajjillahu alladhina taqaw. Allah Ta'ala memberikan keselamatan. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah selamat bagaimana? Bimafazatihim. Allah tempatkan orang bertakwa ini ialah mereka berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang yang bertakwa itu siapa? Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman kita yang dipilih oleh pentafsir iaitulah orang bertakwa ini ada dua cirinya. Yang pertama, akidahnya ialah akidah yang sahih. Akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu. Yang kedua, mereka berusaha sedaya mungkin untuk meninggalkan segala maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat semalam ayat 61 Allah Taala bagi jaminan orang yang bertakwa bila mereka ditempatkan dalam syurga, la yamassuhumus su, mereka tidak akan disentuh dengan apa-apa keburukan, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan berasa sedih dan duka cita. Baik, kerana itulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sebagai orang yang beriman, setiap hari kita bangun pagi macam hari ini, kita berfikir apa lagi kebaikan-kebaikan yang kita nak buat sepanjang hari ini. Seorang suami bangun pagi hari ini, mungkin kalau di tempat di negeri kita cuti, kita berfikir, pagi ni apa yang saya boleh buat untuk gembirakan hati anak-anak, untuk gembirakan hati isteri saya. Kita sebagai seorang isteri, bangun pagi ni kita fikir, apa kebaikan, apa yang aku boleh buat kebaikan untuk beri kebahagiaan kepada suami dan anak-anak. Sebab apa? Inilah orang beriman, setiap hari dia fikir, apa ruang untuk dia buat kebaikan. Nak buat pahala. Nak buat pahala. Sebab kita beriman dengan ayat inilah. Betul. Orang yang beriman, mereka akan ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, dalam satu riwayat hadis, ada ifahami, pada satu hari sahabat-sahabat Nabi ni di depan Nabi lah. Nabi tanya, di kalangan kamu hari ini siapakah yang telah ziarah orang sakit hari ini? Lalu Sayyidina Abu Bakar bangun ataupun dia kata, saya ya Rasulullah. Nabi tanya soalan yang kedua, di kalangan kamu hari ini siapa yang telah bagi makan kepada orang fakir miskin? Abu Bakar juga jawab, saya ya Rasulullah. Nak cerita apa? Tengok, sepanjang hari ni 24 jam dalam sehari itu, Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan contoh kepada kita apakah ruang-ruang kebaikan yang boleh kita buat. Sebab apa? Ini ialah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Setiap minit, setiap detik, setiap saat itu dia tidak akan bazirkan. Kerana apa? Dia memandang masa itu ialah kehidupan. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Abu Bakar As-Siddiq betul-betul meniru gaya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 64 sehingga ayat yang ke-66 yang akan dikelolakan oleh saya Da'i Fahmi dan juga bersama dengan kita panel iaitu Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Dan insya-Allah kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun terdapat sebarang persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak terus serahkan kepada Ustaz untuk sambungan kepada mukadimah untuk topik kita pada hari ini, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat nombor 64 yang kita sambung pada pagi ini. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana musyrikin Mekah ini, mereka tak rasa putus asa, tak putus asa dia untuk dakwah Rasulullah, untuk ajak Rasulullah ni supaya mensyirikkan Allah. Dia tak putus asa dia orang ni. Buktinya ialah qul afa ghairallah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, sesudah jelas dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, patutkah kamu ni, kamu tu siapa? Kamu tu siapa? Kamu itu ialah musyrikin. Patutkah kamu ni, hampa ni, musyrikin ni, menyuruh aku tu siapa? Muhammad. Patutkah kamu, kalian semua, menyuruh saya ni untuk menyembah dan memuja selain Allah? Wahai orang-orang yang jahil. Maknanya ayat ini memberikan fahaman kepada kita, mereka itu tak putus asa. Mengajak, menyuruh Nabi SAW suruh menyembah patung-patung mereka itu, sembahan-sembahan mereka itu. Maknanya kita belajar nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana mereka musyrikin Mekah tak pernah letih dalam mendakwahkan Rasulullah SAW. Ataupun kita katakan ni dakwah lah, dakwah dia lah kan. Betul. Jadi kita pulang ke balik soalan ni, ataupun kita muhasabah diri, kita tadabbur, kita macam mana? Dakwah kita ni macam mana, tuan-tuan dan puan? Okey, kita tak payah pergi jauh, kita masuk dalam rumah kita dulu. Ya, kita sebagai seorang suami, sejauh mana kita berdakwah kepada isteri dan anak-anak kita? Nombor satu, jaga semayang. Subuh tadi, kan? Isteri dan anak-anak kita semayang ke tidak? Mungkin, alah Ustaz, saya dah suruh tak bangun-bangun juga. Betul. Ustaz. Malas saya. Betul. Takkan macam itu je. Maknanya kita sebagai seorang ayah, tentu sekali jangan putus asa, terus memberi nasihat, ajak anak-anak kita ini, ajak isteri kita, buatlah apa-apa kaedah sekalipun, akhir sekali yang kita nak ialah mereka dengan kita sembahyang. Itu dalam konteks kita. Betul. Baik, isteri sama juga. Kadang-kadang kan suami ni mungkinlah kan semayang tak lekat, kan, semayang 5 waktu tu tak lekat, kan, baca Quran apatah lagi. Jadi kita sebagai seorang isteri tentu sekali jangan putus asa. Bila kita sayangkan kepada suami kita ini, jangan putus asa. Nombor satu, beri nasihat, ajak kebaikan, dan jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati suami kita ni untuk jadi insan yang lebih baik. Kerana itu dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, para penonton, Nabi ajar kepada kita untuk bangun qiyamul lail ni. Nabi ajar bagaimana suami isteri tu. Nabi ajar suami ambil air sedikit, percikkan ke muka isteri, kan, percik, kan. Kemudian isteri pun sama juga, ambil air sedikit, percikkan ke muka suami. Untuk apa? Sama-sama untuk bangun bertahajud. Betul. Jadi ini yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tanyalah diri saya, Da'i Fahmi dan kita semua, berapa kali kita percik muka isteri kita, suami kita untuk bangun tahajud sama-sama? Kan? Mungkin tak pernah buat. Jom kita buat. Kerana apa? Inilah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu. Nombor dua, tuan-tuan, ayat ini memberikan pengajaran kepada kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun mereka ajak, ya,
untuk melakukan sembahan yang mensyirikkan Allah. Maknanya cabaran ini tuan-tuan ya boleh berlaku juga kepada diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Jadi tidak lain dan tidak bukan mesti kita memperteguhkan benteng dalaman, polis dalaman dalam diri kita, isteri kita, anak-anak kita, iaitulah akidah Islamiah. Kerana itu tuan dan puan, soal akidah ini selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah, Rasulullah SAW menanamkan akidah ini kepada umat Islam. Tuan-tuan, marilah kita ikut sahabat-sahabat Nabi SAW. Kerana itulah baginda sebut dalam hadis, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia ialah pada kurun aku, pada zaman aku, iaitulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, pada zaman awal Islam ketika di Mekah, zaman Mekah dan Ifahmi, umat Islam pada waktu itu tak sampai 100 orang pun. Allah. Sikit sangat. Pada waktu itu tuan-tuan, dalam jumlah yang sedikit itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia minta izin kepada Rasulullah untuk pergi ke Masjidil Haram untuk dia cerita tentang Islam, untuk dia bagi tahu promosi Islam lah. Jadi pada awalnya Nabi kata tak payahlah, kita ni sikit lagi ni Abu Bakar, kita sikit lagi ni, kita tak ada kekuatan. Abu Bakar kata, dia minta izin juga kepada Rasulullah. Semangat Abu Bakar ni. Jadi akhirnya Rasulullah bagi izin, dan bila Abu Bakar sampai di Baitullah itu, di Masjidil Haram itu, dia terus cerita tentang Islam secara terbuka. Apa lagi geng-geng musyrikin Mekah ni nak marah, ha? Betul. Tiba-tiba mai cerita agama yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang dia. Betul. Jadi dalam riwayat kata, mereka datang tumbuk muka Abu Bakar As-Siddiq sampai pecah, sampai berdarah-darah, sampai pengsan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, nak ceritanya tuan-tuan, yang datang menyelamatkan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu ialah suku kaum dia, kabilah dia. Walaupun kabilah dia tak beriman lagi kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, tapi disebabkan apa, kalau sama-sama geng ni memang dijaga betul-betul. Jadi diselamatkan Abu Bakar. Baik, dalam riwayat kata tuan-tuan dan puan, bila pengsan tadi, apabila Abu Bakar As-Siddiq bangun, bila dia celik mata tu, perkataan yang pertama yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah dia tanya, Muhammad macam mana? Allah. Muhammad di mana? Dia risau. Dia risau tentang Nabi Muhammad, walaupun pada waktu itu mukanya berdarah-darah, sakit, tetapi dalam hatinya, dalam fikir, dalam jiwanya tetap berfikir tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan iman. Wallahu a'lam. Betapa cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk makluman bagi yang baru saja menonton rancangan kita pada pagi ini, topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini ialah tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 64 sehingga ayat yang ke-66. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di ruangan FB kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik. Mungkin ada kalangan para penonton yang sudah mula mengantuk ke, ada yang belum lagi segar, ada yang baru bangun tidur. Jadi kita nak ulang balik regangan kita. Jadi tadi kita dah buat urutan di bahagian orbicularis oculi di mata kita, di ruangan bulatan mata kita ini. Jadi saya nak tuan-tuan buat satu lagi regangan di bahagian procerus. Nama dia, otot dia procerus di sini.
Di antara dua mata kita ni, nama dia otot prosras. Jadi urut kat sini. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian urut 3 kali di bahagian otot prosras kita ni, supaya kita ni cepat untuk segar, insya-Allah. Jadi insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terus buat, kalau mengantuk terus buat lagi. Kalau tak mengantuk, kalau masih lagi mengantuk, pergi buat kopi dululah. Kita mengopi-ngopi dulu. Baik, tanpa memasa lagi, saya serahkan kepada Ustaz untuk teruskan dengan pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, para penonton dirahmati Allah Taala. Para penonton sekalian, setelah ayat 64 ini, musyrikin Mekah mereka ajak Rasulullah untuk melakukan sembahan yang mensyirikkan Allah. Jadi dinyatakan dalam ayat ini, sesudah jelas dalil-dalil tentang kewujudan Allah. Ayat ini ada kaitan dengan ayat nombor 62 semalam kan? Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dan Allah Ta'ala juga yang menguasai segala sesuatu. Ya, jadi apakah kamu ini semua orang jahil? Apakah kamu sebenarnya orang yang bodoh? Allah. Sehingga kamu ini ajak Rasulullah melakukan syirik kepada Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, bila berlaku dialog itu, maka Ibnu Abbas menyatakan turunlah ayat nombor 65 yang kita telah baca pun di awal tadi. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Turunlah ayat ini. Baik saudara, sebelum kita cerita tentang ayat nombor 65 ni, mari kita berkenalan sedikit dengan siapakah tokoh sahabah yang hebat yang namanya yang menceritakan tentang ayat ini telah diturunkan oleh Allah dengan sebab dialog tadi, iaitulah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ataupun kita sebut sebagai Ibnu Abbas. Baik, saudara penonton, Ibnu Abbas radhiyallahu alaihima, ya, radhiyallahu anhum, mereka ataupun Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat Nabi yang mana dia ini hebat sungguh. Dia ni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umurnya dalam riwayat kata satu umurnya 13 tahun. Riwayat yang kedua kata bila Rasulullah wafat umurnya baru 15 tahun. Muda lagi. Maknanya form 1 atau form 3 lah. Betul. Begitulah. Tetapi hebatnya Abdullah bin Abbas ini, beliau dianggap sebagai tokoh yang disebut sebagai tarjumanul Quran. Tokoh yang paling hebat memahami untuk mentafsirkan Al-Quran. Di usia 13 tahun, Masya Allah. Maknanya beliau meninggal pada usia 72 tahun. Maknanya usia 13-15 itu, tengok, walaupun usianya seketika saja duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana semangat dia nak mengaji ilmu, dia rajin, dia usaha, ya, cintanya kepada Al-Quranul Karim, akhirnya inilah yang menjadi barakah kepada doa yang Nabi doakan khusus kepada Abdullah bin Abbas ini. Apa Nabi doa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, engkau bagilah kefahaman agama kepada Abdullah bin Abbas, dan ya Allah, engkau ajarkanlah dia untuk mentafsirkan Al-Quranul Karim. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tafsir Al-Quran merupakan ilmu yang khusus yang memerlukan kepada kefahaman ataupun kemantapan bahasa Arab, ya, kefahaman dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, ya. Maknanya tidak semua orang yang layak ataupun boleh mentafsirkan Al-Quran. Termasuk diri saya pun tak mampu untuk mentafsirkan Al-Quran. Cuma kita membaca tafsir-tafsir dan kita ketengahkan, kita bawa pandangan-pandangan yang muktabar ini kepada masyarakat dan kepada diri kita untuk kita memahami Al-Quran. Adapun bila kita sebut tadabbur, tadabbur ini dia lebih umum sedikit. Dia tidaklah terlampau khusus seperti tafsir. Tadabbur maknanya kita baca Quran, kita lihat terjemahannya, kita baca tafsir yang ditulis oleh para ulama tafsir yang muktabar, kemudian kita refleksi diri, kita bawa ayat itu dalam hidup kita. Masya-Allah. Itu maknanya tadabbur. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, hebatnya Abdullah bin Abbas ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia,
Abdullah bin Abbas jumpa sahabat-sahabat Nabi ni, yang mana yang dia tahu sahabat-sahabat ini merawikan ataupun meriwayatkan hadis, dia pergi jumpa seorang-seorang ya, untuk ambil ilmu tersebut. Tengok hebatnya budaya ataupun semangat keilmuan Abdullah bin Abbas. Kerana itulah adik-adik yang menonton, mungkin adik-adik yang di peringkat sekolah menengah ataupun di peringkat universiti, apabila kita dapat tugasan-tugasan yang pensyarah berikan kepada kita, assignment dan sebagainya, itu buat betul-betul. Ya, rajin-rajinkanlah diri kita ini untuk pergi ke perpustakaan. Kenal kitab-kitab dalam tafsir sebagai contoh, kitab-kitab dalam fiqh sebagai contoh. Kenal dan kita buat tugasan tersebut secara serius. Sebab apa? Inilah langkah yang telah ditonjolkan, ditinggalkan oleh Abdullah bin Al-Abbas. Kerana itu tuan-tuan, sedikit lagi. Abdullah bin Abbas ini dalam riwayat kata di penghujung usianya, di bawah matanya, tadi apa nama Daim Fahmi sebut apa tadi, nama-nama urat-urat tadi tu? Oh, yang ni Procerus. Okey, di bawah ini para ulama kata mata sahabat kata mata Abdullah bin Abbas di bawah ini ada seperti warna gelap seperti tali kasut. Tali kasut tu sebagai metafora saja. Maknanya ialah warna gelap di bawah mata ini kerana Abdullah bin Abbas banyak menangis. Masya Allah. Banyak menangis, bermuhasabah diri. Dan dalam riwayat kata di penghujung usianya, Abdullah bin Abbas matanya buta. Allah. Di penghujung usianya. Kerana apa? Banyak menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, tentu sekali lah ya, kita ikut sahabat-sahabat Nabi, tentu berjaya dunia akhirat. Kerana apa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni nak cerita Abdullah bin Abbas yang menyatakan ayat nombor 65 turun dengan asbab dialog yang musyrikin Mekah yang mereka minta Nabi supaya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi, Ustaz cerita pasal Abdullah bin Abbas, iaitu tokoh penafsir yang dah jadi tokoh pada usia 13 ataupun 15 tahun. Saya teringat umur saya waktu 13 dengan 15 tahun, Ustaz. Yeah. Saya teringat, saya kata kalau Abdullah bin Abbas jadi tokoh penafsir dalam umur 13 ke 15 tahun, saya ni waktu 13 ke 15 tahun masih lagi merangkak-rangkak nak cari guru, nak belajar tajwid, nak belajar Al-Quran. Namun Abdullah bin Abbas umur form 1, form 3 dah jadi tokoh penafsir Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita perlu ambil contoh, dan pada student-student dekat luar sana, ambil contoh Abdullah bin Abbas untuk menjadi seorang student yang hebat, seorang pelajar yang hebat. Tak kisahlah anda berada di peringkat sekolah ataupun universiti, jadilah seorang ilmuwan yang berjaya, insya-Allah. Koreklah ilmu, tak kisahlah kita dah cuba untuk belajar sebaik mungkin, namun apabila kita mendapat keputusan yang kurang baik, jangan berhenti untuk mencari ilmu. Jangan berhenti untuk mencari ilmu, teruskan menggali ilmu, insya-Allah. Dan mencari ilmu ni, Ustaz, kita tak ada halangan apa-apa ketika ini, Ustaz. Dia tak macam zaman dahulu. Zaman dahulu mungkin ada halangan, namun zaman sekarang tak ada alasan dah. Tak ada alasan. Semua orang ada gadget, semua orang ada teknologi masing-masing. Gunakan teknologi. Ada TV, kita boleh tonton. Tanyalah Ustaz. Untuk medium dakwah, medium ilmu kita pada pagi, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak menjawab soalan sulung kita pada pagi ini, insya-Allah. Soalan daripada Facebook, daripada Puan Rahimah Saud. Baik, Ustaz, bersedia, Ustaz? Baik, insya-Allah. Baik, ayat yang ke-64. Mohon pencerahan Ustaz mengenai perkataan ta'muruni. Allah melabelkan mereka sebagai orang-orang yang bodoh dan tidak menggunakan label seperti musyrikin atau lain-lain label. Apakah dirahsia Allah memberi label bodoh itu? Terima kasih Ustaz Danai. Terima kasih juga kepada Puan Rahimah Saud di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Rahimah. Baik, ta'muruni. Maknanya, apakah patut kamu minta aku ini melakukan syirik kepada Allah? Apakah patut Nabi ni? Begitu. Maknanya Nabi SAW pun mereka sanggup buat begitu. Satu. Yang kedua, perkataan ayyuhal jahilun. Wahai orang yang jahil, wahai orang yang bodoh. Kan perkataan bodoh tu, perkataan jahil itu Allah Taala sebut dalam ayat ini. Baik, tuan-tuan puan-puan, dalam tafsir orang yang jahil ataupun orang yang bodoh ini,
Allah Ta'ala gambarkan sifat mereka itu kerana apa? Mereka telah ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang sengaja ingkar ataupun langgar peraturan Allah, itulah gelaran yang Al-Quran bagi kepada mereka. Ya, maknanya dengan asbab kisah ini, maknanya orang yang ingkar, orang yang melanggar peraturan-peraturan Allah, itulah sifatnya. Maknanya tegas agama ini dalam soal akidah, betul, syariah, akhlak. Dalam soal agama kita perlu bertegas. Wallahu a'lam. Masya Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi, Ustaz dan para penonton, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 64 sehingga ayat yang ke-66. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita, insya-Allah saya. Ya, insya-Allah. Kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita, insya-Allah. Insya-Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Masya Allah, Puan Norini, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Saya nak cuba baca ya. Saya nak cuba baca, minta Ustaz komen lah baca. Baik, boleh, insya-Allah. Silakan puan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz dan Naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Norini di atas bacaan yang sangat mantap, saya rasa. Saya serahkan kepada Ustaz, insya-Allah. Puan Norini ni memang selalu baca ya, selalu perdengarkan, alhamdulillah. Jadi bagus dah bacaan tu. Cumanya ada beberapa lebih baik lagi makharijul huruf ataupun makhraj huruf itu kita mantapkan lagi. Contoh huruf qaf kan, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kemudian lahjah Arabiah ini. Kita jangan buka mulut kita ni luas sangat. Contoh, qul afa ghairallahi ta'muru. Dia tak bunyi Arabiah, tak bunyi Arab. Jadi walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk bukan amaluk. Itu dah jadi lahjah Melayuiyah.
Jadi sikit-sikit saja Puan Nurini, yang lain itu dah bagus dah. Teruskan belajar dengan guru di tempat Puan Nurini. Mudah-mudahanlah ya, tentu sekali orang yang selalu baca Quran ni Allah Taala sayang pada orang itu. Bila sebut tentang Quran ni, saya teringat Sayyidina Uthman bin Affan. Walaupun kesibukan Sayyidina Uthman sebagai seorang khalifah, Uthman tak tinggal baca Quran harian dia. Sehingga kan ada seorang tokoh menyatakan ketika meninggalnya Uthman bin Affan, Quran yang dia baca tu, Quran tu lusuh. Allah. Lusuh ni maknanya, tandanya kita selalu buka, selalu baca. Itu tanda dia. Jadi maknanya tuan-tuan puan-puan, kita nak ikut Sayyidina Uthman bin Affan baca Quran. Baca Quran secara harian tu, kalau boleh rasakan dalam diri kita ni, kalau sehari tak baca, sama ada akhbar dalam talian ataupun secara fizikal tu kan, kita rasa tak lengkap, tak tahu berita apa hari ni kan. Betul. Maknanya dengan Quran sama ada rasa macam tu ataupun lebih lagi. Rasa tak lengkap hari itu kalau kita tak baca paling tidak satu ataupun sepotong ayat Al-Quranul Karim, insya-Allah. Wallah. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahi Ustaz Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak baca Ustaz, ya. Mohon Ustaz teguhkan. Baik, silakan. Tuan Haji, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul aghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك وتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Haji Ismail di atas bacaan, sedap bacaannya Ustaz. Masya Tapi mungkin Allah, ada perkara-perkara yang perlu diperbetulkan sikit Ustaz. Ya, silakan, betul Ustaz. Tahniah pada Tuan Haji. Bagus. Untuk penambahbaikan, nombor 1, qul afa ghairallahi ta tu kena jelas. Ta'murun perkataan ta ya. Ta'muruni. Okey, satu ya. Yang kedua, pada ayat nombor 65 tu, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta. Perkataan shin bukan qalqalah. Qalqalah ada 5 saja, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi jangan bunyikan asyrak, sya tu salah. Mana asyrakta, asyrakta 2. Yang ketiga, dalam catatan saya ni, jelaskan balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Ya, maknanya setiap huruf itu kita berikan hak kepada setiap huruf dengan kita meletakkan pada makhrajnya. Tahniah Tuan Haji, teruskan belajar dengan guru di tempat Tuan Haji, insya-Allah makin baik bacaan kita dan makin faham kita Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tu Ustaz, saya tadi dengar dia baca
Taranum dia dah ada tu Ustaz. Betul, dah ada. Dah ada. Ini qari kita ni. InsyaAllah. Taranum dia dah boleh. Taranum apa tadi? Saya pun tak sure sangat. Saya Hujung tu jiharkah kan? Jiharkah sikit. Hujung. Tapi saya dengar bacaan ni dia boleh jadi imam tu Ustaz. Oh, Masya tapi Allah. mungkin perlu betulkan sedikit bacaan-bacaan seperti mana yang Ustaz cakap tadi lah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah Ustaz, kita ada soalan seterusnya. Baik. Daripada Facebook kita, Intan Zurina Abdul Razak. Untuk ayat yang ke-64, di dalam ayat ini kaum kafir secara terang-terangan menggesa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyembah berhala. Ustaz, zaman kini orang kafir tak perlu berdakwah secara terang-terangan. Dakwah mereka secara senyap-senyap melalui pelbagai medium untuk menggoyah iman orang Islam. Mohon nasihat Ustaz untuk menyedarkan mereka yang masih leka tentang isu ini. Terima kasih kepada Puan Intan Zurina Abdul Razak di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih Puan Intan kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ayat ini merupakan ayat dakwah. Kita ini mesti berdakwah dengan hikmah dan bijaksana. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan menyampaikan nasihat-nasihat yang baik. Jadi saya setuju, maknanya kita juga mesti ambil tindakan yang sama, mesti kita mengajak ataupun menyebarkan keindahan agama Islam ini. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita nak buat macam mana? Nombor satu, jangan lupa dakwah dengan akhlak kita. Betul. Dakwah dengan akhlak kita. Bila orang nampak orang Islam, orang beriman, kata-katanya kata-kata yang tertib dan tersusun. Betul. Kata-katanya tidak menyakitkan hati orang lain. Kerana itu tuan-tuan, kalaulah kita bermusafir, ya, contoh dalam penerbangan kita itu, di sebelah kita ini ada sahabat-sahabat yang bukan Islam, mungkin ya dari luar negara dan sebagainya. Mungkin kita boleh cerita, tuan, saudara, kalau dalam agama saya begini. Kan Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi saya ni akhlaknya indah, tuan. Tuan nak tahu Nabi saya ni macam mana? Dia pun cerita, kita pun cerita. Betul. Jadi maknanya ini merupakan antara kaedah-kaedah yang kita boleh melaksanakan kewajipan berdakwah tadi. Para penonton sekalian, nak berdakwah ini tak mesti kita perlu jadi ustaz ataupun tak mesti kita ni contoh dalam diploma ataupun ijazah kita dalam pengajian Islam. Tak mesti. Apabila kita seorang Muslim, ya, kita semua da'i. Betul. Ya, jadi dengan ilmu yang kita ada ini, jangan lupa sampaikan kepada orang. Kerana apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku ini walaupun satu ayat. Terus sampaikan. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini juga ya, kita ada medium Facebook, Betul. Instagram, TikTok. Jadi yang sebaya dengan Da'i Fahmi ni memang peminat TikTok lah. Apa lagi? Twitter dan sebagainya. Tuan-tuan, selain kita duk update tentang kita, cerita kita, apa kata kita tulislah ya perkara-perkara yang bermanfaat. Perkara-perkara yang bermanfaat ini ya tak mestinya kita kata kata-kata yang memberi nasihat, tak mestinya yang itu. Betul. Bukan satu-satunya. Mungkin ada cerita-cerita, anekdot yang berlaku kepada kita. Betul. Yang boleh kita bawa sebagai pengajaran. Jadi kita boleh catatkan sebagai pengajaran. Jadi yang paling penting, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita semua ini menjadi pendakwah dengan apa juga kemahiran dan juga apa juga ruang yang ada. Marilah kita dakwah dengan akhlak, wallahu a'lam. Betul Ustaz. Saya tertarik dengan kata-kata Ustaz tadi berkenaan dengan da'i ini tidak semestinya kita perlu tunggu kita ni ada ilmu yang tinggi-tinggi baru kita boleh jadi pendakwah. Tak semestinya. Namun tugas dakwah adalah tugas semua orang sebenarnya. Semua orang yang bergelar Muslim. Sebab tu kita semua sebagai orang Muslim, kita menyambung amanat Nabi sebenarnya. Bak kata tagline saya Ustaz waktu ini dulu Ustaz. Ya, apa? Sambung amanat Nabi, perbaiki diri. Masya-Allah. Sambung Masya amanat Allah. Nabi, perbaiki diri. Kita menyambung amanat Nabi, kita masih lagi berdakwah, tapi dalam masa yang sama bukan menandakan kita berdakwah tanda kita sempurna. Tidak. Tapi tanda kita ini berdakwah sambil kita memperbaiki diri kita juga untuk menuju ke arah yang lebih baik. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada pemanggil. Insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Fahmi,
Ustaz Muhammad Zarifi, Muhammad Daud, Ya, Tuan Haji. Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, taala soalan wabarakatuh. saya begini Ustaz ya. Mengenai ayat 64 tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perkataan di dalam ayat suci Al-Quran ini, ayat suci Tuan ini Ustaz. Dia menyebut itu perkataan bodoh. Kalau orang bahasa saya lah, kalau arwah mak saya, ayah saya dulu cukup pantang cakap bodoh ni. Jadi ini Allah sendiri menempelak manusia dalam ayat Al-Quran mengatakan bodoh ini. Soalan saya, apakah sebenarnya ayat Allah memberikan satu isyarat yang mengatakan dia amat marah ataupun katakan satu amaran yang cukup keras kepada manusia supaya jangan jadi bodoh? Yang ini yang jadi masalah yang saya cukup apa tadi yang kata cukup kalau dalam kita pun kalau kata bodoh dengan kawan-kawan depan memang penumbuk lepas muka lah. Ni Ustaz jangan cakap besar lah. Itu memang dia tumbuknya lah muka kita kata dia bodoh depan mana boleh. Jadi apakah hikmah di sebalik ayat Quran ini yang mengatakan sekiranya sedangkan Nabi pun diajak menyembah yang lain. Jadi apakah Allah begitu memberikan amaran yang cukup keras kepada manusia supaya jangan jadi bodoh, dan apa hikmah dari mengenai ayat suci Al-Quran ini? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid di atas soalan tersebut. Saya kira soalan yang sangat baik Ustaz. Silakan. Ya, betul. Itu merupakan amaran daripada Allah dengan amaran yang sangat keras. Ya, jangan kita melanggar ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Khususnya dalam ayat ini konteksnya itulah tauhid dan iman. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, bila kita sebut tentang akidah ya, dalam konteks hari ini yang kita bimbang ialah kita terlibat dengan masalah akidah dengan kita tak perasan. Iaitulah kita sebut hari ini iaitulah khurafat, tahyul. Ini juga merupakan perkara yang boleh merosakkan iman kita, mengganggu iman kita. Sebagai contoh tuan-tuan, apa dia? Pantang larang tertentu, puja-pujaan tertentu yang menyimpang daripada ajaran Islam. Contoh apa dia? Percaya kepada keramat pokok kayu ke, percaya kepada keramat batu ke, bukit ke, tangkal ke, satu. Kemudian percaya pula kepada sial majal ni. Sebagai contoh, kalau ni dulu-dulu ni, cerita dulu-dulu ni, adat mandi buang sial. Apa lagi? Adat mandi safar ni, cerita dulu ni. Betul. Jangan duk buat lagi dah. Apa lagi? Ni kepercayaan kepada puja kampung, puja macam-macam lah. Kemudian apa lagi? Sebagai contoh yang pernah berlaku dalam masyarakat kita, tidak boleh lihatkan bayi ni di muka cermin. Bayi ni kita tak bagi dia ni muka tengok cermin sebab apa? Nanti mati dalam air. Percaya macam tu pula. Kemudian tak boleh keluar rumah kerana tak boleh keluar rumah waktu gagak sedang bunyi kan. Kalau burung berkicau-kicauan, kalau gagak apa ya? Bunyilah ya. Kita pun tak tahu nak. Jadi kalau keluar rumah pada waktu gagak sedang berbunyi-bunyi ni, menyebabkan nanti ada sial, ada bala. Kemudian percaya pada jampi mantra yang mengarut-mengarut ni. Jadi ini yang boleh merosakkan akidah kita. Betul. Lagi apa lagi? Tatayur. Tatayur ni kalau pada zaman jahiliah dulu, sebelum keluar rumah ni, dia akan ambil burung, dia baling burung tu. Kalau burung tu pergi keluar ke kanan, okey, boleh keluar. Tapi kalau keluar ke belah kiri, jangan keluar. Ni jangan keluar, ada bahaya ni. Ini percaya kepada sial, majal ataupun nasib dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan dan puan, ringkasnya, ini juga perkara yang bahaya yang boleh merosakkan akidah kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Kita nak melabuhkan tirai kita di TV3. Baik. Namun para penonton, jangan ke mana-mana, teruskan menonton lagi 30 minit di siaran TV9 insya-Allah. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, buat para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik yang kita sedang ulas iaitu tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 64 sehingga ayat yang ke-66 yang dikelolakan oleh saya Da'i Fahmi dan juga bersama dengan saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baik, insya-Allah Ustaz, kita telah masuk ke segmen 30 minit yang terakhir ini Ustaz. Baik, insya-Allah. Saya ada soalan untuk Ustaz. Ada soalan untuk Ustaz berkenaan dengan taranum Ustaz. Okey. Fumble sikit kat situ. Saya ada soalan untuk Ustaz berkenaan dengan taranum. Kita biasa tengok program Majlis Tilawah Al-Quran. Baru-baru ni pun ada Majlis Tilawah Al-Quran ya Ustaz kan? Ya, betul. Ada soalan yang mungkin Ustaz boleh jelaskan. Setiap kali kalau kita melihat qari ataupun qari'ah ni melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran, kita akan lihat pelbagai reaksi daripada qari dan qari'ah ni. Dan antaranya ada yang menutup muka Ustaz. Menutup muka, ada yang tutup sebelah muka, ada yang tarik telinga. Kenapa? Tarik telinga macam mana tu? Tarik tutup telinga ni Ustaz. Kita nak tahu kenapa qari dan qari'ah ni menunjukkan reaksi-reaksi yang sebegitu Ustaz. Boleh Ustaz jelaskan? Baik, seperti yang kita tahu dalam taranum Al-Quran ni, khususnya kalau dalam format musabaqah kan. Qari dan qari'ah ni dia perlu membawa lagu-lagu, harakat-harakat lagu ni mengikut mahattah tingkatan suara, tabaqat suara. Jadi selalunya kalau yang kita tak di sini ke ataupun sekarang ni kan macam-macam kan, selalunya ketika tabaqat suara otak, maknanya tinggi, yang paling tinggi, jawabul jawab, maknanya jawabul jawab ni tuan-tuan dan puan, harakat yang tinggi. Jadi contoh, Fahmi terus contoh kan, kalau lagu Hijaz dalam ayat kita ni harakat 4 ke ataupun harakat 3, silakan. Kita contohkan terus. Ayat nombor 64 tu. Saya pun dinas tarik telinga ke. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Maknanya ini contoh harakat menggunakan tabaqah suara yang tinggi. Jadi pada saya lah, bila kita meletakkan di sini, bukanlah wajib kan, betul. Tapi dia menyebabkan kita lebih konsentrate, supaya tak nak suara kita itu mungkin ada masalah di sana sini. Patut kita tengok muka qari-qari ni kadang-kadang merah. Betul. Dia jawab ni Ustaz, dia suara jerit ke ataupun dia bukan menjerit tapi suara yang tinggi. Suara yang tinggi. Tabaqah yang tinggi. Saya pun kena belajar lagi pada Ustaz. Allahu Akbar. Sama-sama kita belajar. Baik Ustaz, kita ada nak raikan soalan penonton. Baik, silakan. Daripada Facebook insya-Allah. Dari Facebook ya. Daripada Facebook. Daripada saudara Muhammad Izzuddin. Ya. Merujuk ayat yang ke-65 yang membawa maksud dan engkau akan tetap menjadi daripada orang-orang yang rugi. Apakah yang dimaksudkan dengan rugi dalam ayat ini? Adakah ia ditujukan kepada mereka yang sebelum ini beramal soleh tetapi terjerumus dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih saudara Izzuddin. Ayat nombor 65 ni Allah Taala memberikan satu pernyataan kepada kita. Disebabkan ataupun oleh kerana mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kerana syirik itulah, kalaulah sebelum itu mereka beriman, kemudian mereka syirikkan Allah, kerana syirik itulah menyebabkan amal-amal kebaikan yang mereka lakukan sebelum ini semuanya tidak dikira
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam bahasa kita delete lah. Delete. Dia reset balik. Habis, kosong. Allah. Kenapa? Kerana bahana syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Saya nak bawa contoh ketika zaman dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, seperti kita tahu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dakwahnya mengambil masa 950 tahun. Masya Allah, lama. 950 tahun yang ikut Nabi Nuh hanya beberapa orang sahaja. Bagaimana Allah Ta'ala menghukum orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang tak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala hukum mereka bagaimana? Allah datangkan, Allah hancurkan mereka dengan taufan ribut yang kuat. Dan yang selamat pada waktu itu hanyalah sekelompok kecil orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kerana itulah tuan-tuan, apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh itu, penyembahan kepada berhala itu berlaku macam ni cerita dia. Pada zaman sebelum itu ada 5 orang saleh. 5 orang saleh ni jadi keluarga ataupun masyarakat pada waktu itu dia kata okeylah, kita buatlah macam monumen dulu sebagai tanda untuk memperingati dia. Mula-mula buat macam tunggulah. Maknanya mula-mula buat tu kerana untuk nak memperingati ingat kan nanti anak-anak kita tak lupa. Rupa-rupanya tuan dan puan, syaitan mai bisik ni. Allah Akbar. Takkan tengok saja, sembahlah dia kan. Dia ni orang hebat kan. Orang hebat. Jadi maknanya akhirnya kerana syaitan membisik-bisikkan kepada manusia pada waktu itu, setelah berubah generasi ke generasi, akhirnya monumen yang asalnya dibuat itu untuk memperingati, akhirnya disembah oleh masyarakat, disembah oleh penduduk pada waktu itu. Akhirnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makanya inilah yang mesti kita jaga. Dan tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam konteks hari ini kita lanjutkan contoh tadi. Dalam masyarakat tuan-tuan yang kita sebut sebagai khurafat, tahyul dan sebagainya ini, mungkin amalan dululah berlaku juga adat melenggang perut. Lenggang perut. Kan? Dia buat macam mana? Setengah-setengah tu selalunya pada ketika usia 7 bulan kan. Isteri tu hamil 7 bulan. Kemudian dia buat apa? Ambil 7 helai kain, kemudian ada 3 biji limau purut, ada ayam dara pula, banyak prosedur dia. Banyak prosedur. ada kelapa pula. Jadi macam-macam lah, dibaca mantra-mantra, dibaca jampi, dan ada yang buat kenapa nak tentukan jantina bayi ni lelaki ke perempuan. Tuan-tuan perempuan, hari ni kita dah ada teknologi kan, di klinik dah boleh scan kan, imbas, insya-Allah. Maknanya tuan-tuan, jangan kita terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Betul. Ini yang agama ajarkan kepada kita. Makin isteri kita makin nak menunggu detik hari bersalin itu, melahirkan anak kita, apa yang perlu buat? Baca Quran banyak-banyak. Betul. Tak kiralah nak baca surah Yasin pun boleh, nak baca surah Yusuf pun boleh, nak baca surah Maryam pun boleh, nak baca surah Al-Baqarah pun boleh, nak baca surah Al-Mulk pun boleh. Bacalah Al-Quranul Karim. Kemudian bacalah doa-doa yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Contoh doa yang ataupun zikir yang Daim Fahmi baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi tuan-tuan dan puan, ayat nombor 65 ini memberikan amaran kepada kita, bila berlaku syirik kepada Allah, habis amalan-amalan yang kita telah lakukan kepada Allah, sia-sia sahaja. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tadai Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh Kuda Johor. Masya-Allah. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Ustaz Tadai, ini hari berkelainan sikit ya. Saya nak minta Ustaz ajar dan tunjuk dan komen kalau ada salah. Saya nak baca Ustaz, tak pernah baca. Boleh silakan. Silakan Haji, silakan. Salah, saya nak belajar Ustaz. Sama-sama kita belajar, Haji. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحينا إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Balillah. Balillaha fa'bud. Balillaha fa'bud walakum minasyakirin. Terima kasih Ustaz. Saya baru nak baca, tolong ajarkan. Sadaqallahul Azim. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Tuan Haji Tekenun di atas bacaan tersebut. Tahniah diucapkan. Jadi seserah kepada Ustaz. Masya Allah Tuan Haji. Pertama sekali suara Tuan Haji memang sedap. Betul. Ya, memang sedap. Dan lagu yang Haji baca tadi, air lagu Bayati tu dah ada dah. Betul. Memang dah ada dah. Maknanya kalau berguru kan, ada guru yang ajar taranum tu, insya-Allah memang terbaik dah. Betul, kan. betul. Baik, beberapa tempat yang Tuan Haji kita boleh sama-sama tambah baik. Nombor 1, qul afa ghairallah, qul afa ghairallah. Qul tu jangan qul jangan panjang. Qul Qul afa ghairallahi ta'muruni. Jaga dengung tu situ ya. Kita satu. Yang kedua, pada ayat nombor 65 tu Tuan Haji, yang kita boleh tambah baik, makhraj huruf qaf. Qaf ni dalam sini ya. Qaf. Qaf. Walaqad. Selalu yang saya pun dulu salah juga. Sekarang ni pun kadang-kadang tersasul juga. Betul. Walaqad kan qad. Kita tentukan dengan kaf. Walaqad uhiya ilaika. Tadi Tuan Haji terpanjang sedikit pada uhiya ilaika. Jangan banyak ya. Uhiya ilaika. Yang seterusnya la yahbatan la yahbatanna amaluk. La yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Baik, Tuan Haji, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya pun bila baca hadis ni, saya jadikan sebagai penguat semangat kepada saya untuk kita belajar Quran. Betul. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, bacanya lancar, dia faham Quran, mereka akan bersama dengan para malaikat utusan Allah yang mulia. Kemudian Nabi sambung, walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta' fih. Kemudian Nabi kata, orang yang baca Quran dalam keadaan tergagap-gagap, wa huwa alaihi syaq, dan dia payah nak baca Quran kerana tergagap-gagap tadi. Ya, susah, ada salah sana sini, tapi dia tetap belajar. Nabi kata apa? Falahu ajran, bagi orang itu 2 pahala. Dia tahu susah baca Quran, ya, bila bertemu dengan ustaz, ustazah banyak pula kena tegur kan, aduh letihnya.
Tuan-tuan, ganjaran yang Nabi SAW janjikan 2 pahala. 2 kali ganda bagi. Ya, maknanya 1 pahala kerana dia nak baca Quran. Allahuakbar. Dia nak baca Quran. Yang kedua, kerana susahnya baca Quran kerana nak perbetulkan tadi. Makhraj huruf qaf lah, ha lah, ta lah, sampai sengit-sengit mulut kan. Kemudian, tuan-tuan tentu sekali lah, bila ustaz-ustazah tegur bacaan kita, jangan terasa hati. Betul. Ya, saya sendiri pun tuan-tuan nak cerita pengalaman sikit lah. Ketika saya hadir kursus 3 bulan di Mesir, di Al-Azhar. Jadi dalam tempoh masa kosong tu, Daim Fahmi, saya pergilah bertemu dengan masyayikh di sana untuk saya talaqi Quran. Jadi saya baca dari surah Al-Fatihah sampailah 30 juzuk. Khatam. Jadi nak ceritanya, kita ni di Malaysia ni, di tempat kita, di kampung kita ni, kita rasa, kemah dah aku ni. Kemah dah, hebat dah kan. Dengan segala jenis taranum kita tahu kan. Betul. Tapi tuan-tuan, saya mula baca dengan Syekh, mula sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kali pertama jumpa, baru nak baca Fatihah, ayat pertama tu pun salah dah. Bismillah pun salah dah. Kena tukar. Salah dah. Maknanya Syekh kata, Zarifi ni tak betul ni. Allahuakbar. Macam ni apa betul? Maknanya saya pun buat salah. Betul. Biasa. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam hadis Nabi kata, di hari akhirat nanti Al-Quran akan minta kepada Allah. Apa yang diminta tu, lepas ni kita cerita. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan berbaki masa lebih kurang 4 minit lagi Ustaz. Masya Allah. Jadi kita tak nak membuang masa lagi lah. Kita terus menjawab soalan daripada penonton kita daripada Facebook. Sal Rasid Cik. Ayat 65, bagaimana untuk bertaubat di atas keterlanjuran pernah berbuat syirik, yakni berjumpa bomoh dan syirik tanpa sedar disebabkan kejahilan ilmu dan budaya ikut-ikutan dari keturunan nenek moyang terdahulu. Terima kasih kepada Puan Sal Rasid Cik di atas soalan tersebut. Saya serah kepada Ustaz. Baik, syirik ini dibahagi kepada 2, syirik besar dan juga syirik kecil kan. Jadi maknanya kita memanglah sekiranya kita pernah melakukan perkara mungkin kita tak tahu kan. Betul. Kita jumpa Tok Bomo, rupanya yang dia sebut tu bukan ayat Quran pun kan, campur aduk jampi mantra dan sebagainya. Betul. Yang pertama, kita minta ampun kepada Allah, kita istighfar, kita minta ampun dan kita berazam kita tak ulang lagi dah perkara yang tersebut. Kita tinggal terus. Satu. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, tentunya bacaan ataupun doa yang terbaik iaitulah doa daripada Al-Quranul Karim. Betul. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu tuan-tuan, saya sebut tadi, di hari akhirat Al-Quran akan minta kepada Allah supaya Quran ni dia nak bagi syafaat kepada orang yang baca di atas dunia ni. Kenapa? Apabila kita baca Quran, kita lawan perasaan mengantuk, lawan perasaan malas, lawan perasaan malu, Quran akan minta di hari akhirat, ya Allah, aku nak bagi syafaat kepada hamba-Mu ini yang dia baca Quran atas dunia dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Bertaubat, kemudian kita teruskan dengan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Tuan-tuan, moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita dan insya-Allah kita semua berada dalam kalangan ahli syurga Allah, insya-Allah. Amin. Jadi Ustaz, alhamdulillah kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Baik. Mungkin Ustaz boleh memberikan pengajaran buat 3 ayat kita pada pagi ini, Ustaz, insya-Allah. Baik, saudara penonton, pelantar kita 3 perkara yang utama. Nombor 1, ilmu penyuluh kehidupan kita. 1. Yang kedua, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidup kita. Dan yang ketiga, marilah kita terus membuang ataupun menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kita ke
kepada kesyirikan. Dan Allah Ta'ala sebut, balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Janganlah menyembah selain daripada Allah, bahkan apabila beribadat, maka hendaklah kita semua ni beribadat kepada Allah, dan orang yang beribadat kepada Allah itulah tanda mereka syukur, hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pengajaran yang terbaik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada nak tanya soalan lagi satu Ustaz. Ya. Sebelum kita habis program kita pada pagi ini, kita tunggu soalan daripada FB. Masya Allah. Soalan Masya daripada Allah. FB, insya-Allah. Ya? Okey. Baik, soalan daripada Facebook. Petikan ayat yang ke-66. Dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur yang bagaimana dimaksudkan ayat tersebut Ustaz? Dan adakah ungkapan Alhamdulillah, patuh dan taat segala suruhan Allah itu merupakan tanda bersyukur seorang hamba kepada penciptanya? Silakan Ustaz. Baik, benar, orang yang bersyukur mereka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu dapat dizahirkan dengan tiga perkara. Syukur dengan hati. Hati kita ini tetap pegang kepada akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun kita diuji dengan seberat mana ujian pun, kita tetap bersangka baik dengan Allah. Satu. Yang kedua, syukur dengan lisan. Mulut kita ini sentiasa menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan nombor tiga, syukur dengan anggota. Anggota badan kita ini makin rajin, makin ringan melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz di atas uraian Sama-sama. soalan tersebut. Jadi Ustaz, bagi memberkati program kita pada pagi ini, kita minta Ustaz untuk membacakan doa insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Sama-sama, di atas huraian dan juga jawapan yang diberikan pada soalan daripada penonton kita. Jadi pada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sedikit saya recap daripada apa yang Ustaz telah huraikan sementara tadi. Kita hendaklah menjadi orang yang bertakwa, tuan-tuan. Jangan jadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya nak minta pada para penonton untuk letakkan tangan para penonton di dada para penonton dan kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, moga-moga dengan istighfar kita dapat menginsafkan diri kita, untuk berubah ke arah yang lebih baik insya-Allah. Jadi terima kasih buat para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada pagi ini dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Namun jangan ke mana-mana. Pada esok hari kita ada lagi program Tanyalah Ustaz. Setiap hari kita ada program Tanyalah Ustaz dengan topik pada hari esok iaitu pengajian hadis. Suburkan Bumi dengan moderatornya iaitu Da'i Hilman dan dua orang panel, iaitu panel yang pertama Ustaz Firdaus Subhi dan juga panel yang kedua iaitu panel syariah Dr. Syafi'i bin Musa, iaitu ahli jawatan kuasa syariah Agrobank ya, pada masa yang sama iaitu 6.30 pagi 27 Jun 2022. Baik, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja untuk pada hari ini. Kita akhirkan program kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sambung amanat Nabi, perbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.